Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam sesi bagi mata pelajaran sejarah untuk minggu yang ke-6. Jom kita tengok apa pada tajuk pada minggu ini. Okey, sebelum belajar, pastikan kita telah baca doa. Ingat kembali polisi tingkah laku atau sekolah iaitu SSBC dan juga PBD. Pentaksiran bilik darjah. Jom. Okey, cuba tengok gambar ini. Gambar apa ni? Mesti semua orang tahu gambar ni kan? Okey, gambar ni adalah gambar sijil lahir ataupun surat beranak. Apa kena-mengena gambar ni dengan tajuk kita belajar hari ini? Siapa boleh teka? Okey, kita tengok apa kita tajuk hari ini. Okey, hari ini kita nak belajar pengertian diri dan keluarga. Okey. Objektif pelajaran kita pada hari ini ialah semua murid dapat mengetahui dan memahami pengertian diri dan keluarga. Okey, dari segi kita tengok kriteria kejayaan, saya dapat yang pertama menyatakan biodata diri saya, yang kedua menjelaskan maksud keluarga asas, yang ketiga menyenaraikan adab yang perlu diamalkan ketika bersama keluarga. Jadi hari ini tajuk yang kita akan belajar pada hari ini ialah mengenai diri dan keluarga. Diri itu diri kamulah dan keluarga kamu. Okey, kita tajuk kita pada hari ini ialah biodata diri ataupun biodata diri ini ialah maklumat diri. Apa kandungan yang terdapat dalam maklumat diri? Okey, dalam maklumat diri kita mesti ada nama penuh. Nama penuh kita ada jantina, ada nama ibu, ada nama bapa, ada tarikh lahir dan tempat lahir. Okey, ini adalah antara perkara yang penting yang terdapat dalam maklumat diri. Okey, ini contoh kad pengenalan, merupakan salah satu daripada pengenalan diri, pengenalan diri. Baik, ini contoh surat beranak ataupun surat lahir. Kanak-kanak yang baru lahir, ibu bapa mesti daftar di Pejabat Pendaftaran Negara untuk mendapatkan surat lahir, sijil lahir lah. Okay, dan bila kita berumur 12 tahun, kita, sebagai rakyat Malaysia, kita mesti buat kad pengenalan. Apa kegunaan kad pengenalan dan juga surat beranak ni? Mari kita tengok. Okey, kegunaan dia ialah baik, ini kegunaan dia. Yang pertama, nak daftar sekolah. Okey, sebelum kita nak isi borang, pastikanlah kad pengenalan kita ada, surat beranak kita ada untuk kita daftar sekolah. Okey, daftar sekolah ke, daftar sekolah menengah ke, masuk universiti ke, kita kena ada dua perkara ini, dua dokumen ni. Yang kedua, nak buka akaun bank. Kalau kita buka akaun bank, kita perlukan juga surat beranak ataupun kad pengenalan. Yang ketiga, kalau kita nak mohon bantuan, mohon beasiswa, ini dokumen yang diperlukan juga. Yang keempat, sekiranya kita nak bertukar sekolah, dokumen ni pun diperlukan. Itu kad pengenalan ibu bapa kita, surat lahir kita dan sebagainya. Yang kelima, mohon pekerjaan. Okey, kepada sesiapa yang nak mohon pekerjaan, mesti ada kad pengenalan. Jadi saya harap ini adalah contoh atau biodata diri yang perlu kita tahu. Surat lahir, sijil lahir adalah merupakan pengenalan diri kita. Bila kita berumur 12 tahun, kita perlu buat kad pengenalan. Okey. Jadi saya kira aksi kita yang pertama tadi, saya dapat menyatakan biodata diri saya ni, saya rasa semua dapat dah kan? Boleh menyatakan nama penuh, boleh menyatakan jantina, boleh beritahu nama ibu, nama bapa, tarikh lahir bila dan tempat lahir di mana. Okey, jadi saya harap untuk yang pertama ni mengenai maklumat diri, semua murid 4 mawar ni boleh menyatakannya dengan baik. Jadi sekiranya kamu dah dapat menyatakan diri kamu ni dengan baik, saya ucapkan tahniah dan tepuk tangan untuk diri sendiri. Okey. Baik, seterusnya kita tengok lagi apa yang aktiviti seterusnya. Okey, tengok ni gambar ni. Gambar apa ni? Ada orang lelaki, ada perempuan besar, kemudian ada 3 kanak-kanak. Okey. Ini gambar keluarga ataupun dalam bahasa Inggeris panggil family. Dalam bahasa Arab disebut al-usratu. Okey, jadi baik.
kita nak belajar hari ini adalah selain pada diri kita adalah keluarga asas. Tadi kita tajukkan pengenalan diri dan keluarga. Okey, ini keluarga kita. Apa dia keluarga asas? Okey, keluarga asas adalah keluarga yang ada bapa, ada ibu dan ada anak-anak. Contoh macam kita lah, ada bapa kita, ada ibu kita, ada kakak kita, ada adik kita. Ada kita dan sebagainya. Okey, ini nama family kita. Itu keluarga asas. Mesti ada bapa, ada ibu dan ada anak-anak. Baik. Jadi keluarga asas saya ialah contohlah ni saya beritahu kita ada ayah, ada ibu, ada abang, ada kakak, saya dan adik. Ini contoh kalau kamu nak maklumkan kamu keluarga asas kamu. Okey, baik kita tengok panggilan dalam keluarga kita. Ada setengah kalau bapa ni dia panggil ayah. Okey, ada panggil abi. Dia panggil daddy ataupun dia panggil walid. Kalau ibu pula ada panggilan ada mak, ada umi, ada mami, dia panggil ibu sendiri. Okey, dalam kalangan adik-beradik pula dia ada panggilan ada abang long, ada abang ngah, kak lang dan kak cik dan sebagainya lah. Sekiranya kita yang bossu kita panggil mungkin dipanggil usu dan sebagainya. Okey, ini adalah keluarga asas. Keluarga asas ni kalau apa maksud keluarga asas? Keluarga asas ialah keluarga yang ada bapa, ibu dan anak-anak. Ini contohlah keluarga asas kamu. Contoh baik. Baik, kalau kita lihat tadi aksi yang kedua ialah saya dapat menjelaskan maksud keluarga asas. Yang kedua. Okey, kalau kamu dapat bila saya tanya nanti apa dia keluarga asas, kamu menjawab. Keluarga asas adalah ada bapa, ibu dan anak-anak. Okey, jadi bila kamu dah dapat, tepuk tangan untuk kamu, untuk diri sendiri. Okey. Okey, seterusnya kita lihat pula untuk aktiviti yang seterusnya apa dia? Okey. Baik. Ini adalah gambar. Makin ramai ni. Gambar apa ni? Ada macam ada datuk, macam ada nenek kan? Okey. Tengok pula. Ni. Ada lagi gambar. Ada ramai, makin ramai lagi. Apa ni? Kita tengok apa dia pula gambar ni. Apa dia? Okey, inilah keluarga kembangan. Apa dia keluarga kembangan tu? Okey, tengok apa dia keluarga kembangan. Sebuah keluarga yang terdiri daripada keluarga asas, datuk dan nenek. Maksudnya ini adalah kalau kita ada datuk, kita ada nenek, sebelah ibu, sebelah abah. Okey, ini nama dia keluarga kembangan. Sebuah keluarga yang terdiri daripada keluarga asas, datuk dan nenek. Baik. Kita nak tengok apa amalan atau apa adab semasa kita bersama keluarga kita. Macam ni, contoh ni kita ada datuk yang sakit atas kerusi atau wheelchair ni kan. Macam mana adab kita. Jadi kalau kita berjumpa dengan mereka, kita mesti bersalam. Jumpa dengan datuk, jumpa dengan nenek, jumpa dengan pak saudara dan sebagainya, kita bersalam. Bersalam, memberi salam dan sebagainya. Okey, lepas tu kalau kita ada masa, kita gotong royong, bersih rumah ke bersama-sama keluarga kita. Ini contoh gambar. Okey, kita tolong mak ayah kita atau beratuk kita di kebun. Mungkin amal sekarang ni zaman PKP ni ramai yang suka menanam pokok bunga, suka menanam sayur, mengisi masa lapang semasa PKP sebab kita tak boleh bergerak ke mana-mana. Okey, dan satu lagi kita makan bersama keluarga kita, jaga adab masa makan, baca doa dan sebagainya. Jadi kalau kita dapat barang macam tu juga, kita ucapkan terima kasih. Jadi kita kena amalkan adab-adab yang baik, nilai-nilai yang baik bersama keluarga kita. Ada panggilan datuk, nenek tanya khabar dan sebagainya. Okey, apa sebenarnya sebab kita mesti mengamalkan nilai-nilai tersebut? Kita mengamalkan adab dan nilai tersebut bagi mengeratkan hubungan keluarga. Jadi bila kita baik sesama keluarga kita, baik dengan datuk, baik dengan nenek, dengar cakap ibu bapa, kita akan jadi sebuah keluarga yang bahagia. Jadi tu, keluarga kembangan ni memang semua orang ada. Sebab asal-usulnya daripada datuk dan nenek kita. Kita ada 2 orang datuk, kita ada 2 orang nenek. Seorang sebelah ibu, seorang sebelah ayah kita.
Jadi keluarga kita berkembang. Ini nama dia keluarga kembangan. Tapi dalam keluarga kita ni kita mesti mengamalkan adab dan nilai yang murni, yang baik, dapat mengeratkan hubungan keluarga serta melahirkan sebuah keluarga bahagia. Okey, itulah aksi yang kita yang ketiga. Di mana tadi saya dapat menyenaraikan adab ketika bersama keluarga. Maknanya kalau kita jumpa nenek kita, jumpa nenek datuk kita, balik sekolah nanti, bagi salam pada mak kita, bagi salam pada ayah kita sebelum masuk kereta dan sebagainya. Itu adalah adab-adab ataupun perkara-perkara yang mesti kita buat bersama keluarga kita. Jadi saya kira semua murid biasalah perkara-perkara ni kan. Biasa sebelum pergi sekolah salam dengan ibu, balik sekolah bagi salam dan sebagainya. Jadi saya rasa semua adab-adab ni bersama keluarga ni murid dapat, Pak Mawar ni dapat menyatakannya dengan baik. Okay. Tadi pun kita pegang, kali ni pun kita pegangan untuk diri kita. Okey, untuk aktiviti pada hari ini ialah yang pertama, tulis biodata diri kamu dalam bentuk peta buih. Okey, dalam buku tulis sejarah ya. Ini contoh peta buih. Ni mesti ada nak panah kan, macam biasalah. Saya rasa semua orang tahu peta buih macam mana. Tengah ni tulis biodata diri. Ada nama, ada jantina kamu, ada tarikh lahir, ada nama bapa, tempat kamu lahir dan sebagainya. Yang kedua, seperti biasa, jawab soalan atau latihan dalam Google Form yang disediakan sebagai tanda kamu ikuti PDPR pada hari ini. Okey, sekiranya cikgu ambil kehadiran lah. Siapa yang hadir mengikuti PDPR pada hari ini. Okey, saya ucapkan tahniahlah kepada murid-murid Pak Mawar yang dapat belajar dengan baik pada hari ini, yang dapat ikuti sesi PDPR bagi subjek sejarah ni dengan baik. Okey, kita jumpa lagi di lain kali, di lain waktu untuk subjek sejarah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.